Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, pada sesi yang lalu dalam Dewan Yang Mulia ini, saya telah pun membangkitkan satu hal berkaitan dengan SPRM. Dan isunya berkisar kepada satu kes, iaitu kes melibatkan wang hasil siasatan kononnya didakwa dicuri oleh pegawai SPRM. Tuan Di-Pertua, kes itu adalah kes yang berlaku pada tahun 2018. Dan saya telah pun di dalam Dewan Yang Mulia ini menamakan siapa yang terlibat. Itu adalah kes Hasanah Abdul Hamid yang masa itu menjawat jawatan Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Negara ataupun dikenali sebagai MEIO. Tuan Di-Pertua, beliau ditangkap SPRM bulan Ogos 2018 kerana disyaki terlibat dalam kes penyalahgunaan dana pilihan raya Malaysia. Itu laporan yang saya baca. Kemudian didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur 25 hari bulan Oktober 2018 atas tuduhan pecah amanah kononnya melibatkan Tuan Ketua wang milik kerajaan berjumlah ringgit Malaysia 50 juta. Kemudian pada 12 hari bulan April tahun yang lalu, beliau telah pun dilepaskan tanpa dibebaskan daripada pertuduhan tersebut selepas mana ataupun selepas pihak pendakwaan mengatakan bahawa mereka tidak mahu teruskan dengan kes yang berkaitan. Selepas daripada itu, Tuan Ketua, apa yang berlaku adalah seperti mana saya sebut. Ada dakwaan bahawa wang yang telah pun dikemukakan dalam mahkamah, dalam kes itu telah pun dilesapkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, khususnya pegawai-pegawai SPRM. Kita buat aduan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang Di-Pertua sendiri ada di sini dalam persidangan hari itu, dengar apa yang kita katakan. Dan apa yang kita dapati adalah di sana keyakinan diberikan, dinyatakan kononnya pihak SPRM akan siasat kes ini. Pihak SPRM akan siasat. Dan kalau saya boleh baca apa yang disebut hari itu berkaitan dengan perkara ini oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainal berkata, selepas PDRM terima satu laporan hubung kes kehilangan orang kes SPRM berjumlah 6 juta itu, beliau berkata, KDN beri jaminan, Tuan Di-Pertua, jaminan diberikan bahawa sebarang laporan polis yang telah diterima akan disiasat dengan tulus mengikut lunas perundangan sedia ada. Beliau juga mengatakan, Tuan Di-Pertua, menegaskan, minta polis supaya mempercepatkan siasatan demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Kononnya public interest case. Saya juga telah bincang dengan Jabatan Siasatan Jenayah, Tuan Speaker. Ini apa yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri lah. Untuk pastikan kes ini dipercepatkan untuk kepentingan rakyat. Kerajaan ini, Tuan Di-Pertua, kononnya kerajaan yang mengekalkan sikap benar-benar berintegriti. Dan perkara ini tindakan akan diambil sewajarnya. Apa yang berlaku sampai sekarang, Tuan Speaker? Biasa dalam Dewan ini katakan tindakan akan diambil, memberikan pengesyoran dan sebagainya, tetapi langsung tidak ada sebarang berita berkenaan dengan kes ini. Ini yang kita sebutkan. Sebenarnya mereka nak senyapkan kes-kes sebegini. Apabila satu kesalahan dibuat oleh pegawai SPRM, kita lihat apa yang berlaku. SPRM memberi pengesyoran, jaminan bahawa tindakan akan diambil. Kemudian bila tidak ada tindakan diambil, KDN pula beri jaminan yang sama, tindakan juga tidak diambil. Ya, silakan Puan Raja. Datuk Di-Pertua, kes ini berlaku di JPM. Dikatakan bahawa ini wang daripada luar kan daripada dalam. JPM ini nadi kepada kerajaan. Apakah bila pegawai-pegawai seperti ini bertindak di JPM yang boleh mempengaruhi dasar negara pada masa akan datang? Nadi negara telah diceroboh dengan rasuah sekarang ini. Oleh itu siasatan mesti kuat dalam hal ini. Setuju atau tidak, Pucung mesti didedah kepada rakyat. Apa yang berlaku di JPM ini?
Ini nadi negara telah diusik sekarang ini. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Saya amat bersetuju. Tapi apa yang penting juga adalah untuk kita terus memberi tekanan kepada mereka untuk pastikan jawapan-jawapan yang diberikan. Dewan Rakyat ini bukan tempat untuk main-main. Kalau jaminan diberikan, tindakan akan diambil. Kenapa tidak ada tindakan? Dinyatakan public interest kononnya. What public interest? Apakah jawapan yang kita hendak tahu? Ini perkara dia. Ini perkara yang serius. Which areas of public interest? Those areas dengan izin. Which concern us. Apa tindakan yang diambil, Tuan Speaker? Tuan Speaker, dalam masa yang sama, kita kena lihat kepada realiti dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Kerajaan berintegriti di kononnya. Kerajaan keluarga Malaysia. Tapi kerajaan yang sama sekarang, di dalam pilihan raya negeri Melaka, mereka lawan satu sama lain. SPRM di bawah JPM. Perdana Menteri daripada Parti UMNO. Polis di bawah PDRM. Di bawah KDN, menteri dia daripada Bersatu. Mereka ini tidak yakin di antara satu sama lain. Di Melaka mereka lawan sama satu sama lain. Jadi apakah pendirian kerajaan? You cannot have kerajaan di mana mereka di antara sama berlawan, kemudian di dalam Dewan Yang Mulia ini memberikan jaminan. Kerajaan ini adalah kerajaan yang berintegriti. Kita ada, tolong ada keyakinan dalam kita. Kita akan ambil tindakan. Tidak ada. Tuan Speaker, dalam masa yang sama, saya ingin merujuk juga kepada satu kes yang baru-baru ini berlaku. Yaitu kes berkaitan dengan kononnya tumahan pembelian pangkat di dalam PDRM. Nah, ini satu perkara yang cukup penting, Tuan Speaker. Dan dalam isu ini, saya memetik beberapa artikel. Pertamanya, pada 12 hari bulan Oktober, Tuan Speaker, Malaysia kini ada satu artikel, DSP didakwa ugut nak bunuh wanita. Ancaman, ya, dinyatakan dalam artikel itu. Ancaman telah pun berlaku 7 hari bulan Oktober tahun 2021. Apakah ancaman itu, Tuan Speaker? Ketika kedua-dua individu itu bertelagah berhubung dengan satu pinjaman wang RM100,000 Malaysia. Apa dakwaan dia? Dakwaan dia kononnya diperlukan seorang pegawai polis berpangkat timbalan superintendent untuk membeli pangkat superintendent. Jadi seorang DSP yang minta wang itu buat tujuan untuk membeli pangkat superintendent. Bukankah ini satu perkara yang cukup penting? Kita dalam Dewan ini diminta untuk luluskan duit berbilion-bilion untuk agensi-agensi tertentu. Dalam masa sama kita dengar berkaitan dengan perkara-perkara ini tapi tidak ada tindakan yang diambil. Yang menarik, Tuan Speaker, kita lihat aduan ini dibongkarkan pada 12 hari bulan Oktober. 13 hari bulan Oktober, terus kita ada kenyataan respons daripada Tan Sri Ketua Polis Negara. Kononnya, pangkat tidak boleh dibeli. One day, dalam satu hari, saya nak tanya, aduan yang dibuat, dakwaan dibuat, rojok kepada satu DSP sendiri. Dinamakan di situ, dalam laporan polis. Adakah siasatan dibuat? Tan Sri IGP menyatakan, ya ini apa yang beliau sebut, Datuk Sri Akhil Sani Abdullah Sani, menegaskan, Tuan Speaker, semua urusan kenaikan pangkat, pendapatan dan pertukaran dalam pasukan itu dilaksanakan menerusi prosedur serta sumber rasmi. And ini, proses dilakukan secara teliti, termasuk melalui temu duga dan saringan oleh pegawai-pegawai tertinggi PDRM. Itulah masalah dia. Di situlah disebut bahawa ada tuntutan wang daripada mereka-mereka yang memegang jawatan tinggi dalam PDRM. Adakah siasatan dibuat? Jangan terus menyatakan tidak ada sebegitu berlaku tanpa ada siasatan. Ini perkara yang penting. Izin. Bukit Glugor, sila. Terima kasih. Dan Lembah Pantai. Betul. Lembah Pantai pun tunggu. Oh, I see. It's okay. Ya, silakan. Sekejap. Terima kasih, Puchong. Saya nak tanya Puchong. Puchong telah membangkitkan beberapa insiden ataupun instances of police misconduct. Dan ini merupakan satu perkara yang amat serius, terutamanya bila kita berbincang berkenaan dengan isu pangkat dan sebagainya, membeli pangkat dan sebagainya.
ini perlu ditangani dengan seriusnya. Jadi saya nak tanya Puchong, pandangan Puchong. Apakah pandangan Puchong sekiranya berkenaan dengan penubuhan IPCMC ataupun satu badan seperti IPCMC tersebut untuk menangani masalah ini di mana terdapat pihak neutral yang terkecuali untuk menghakimi pihak polis yang melanggar undang-undang ini dan bukannya polis sendiri to judge themselves. Apakah pandangan Puchong? Terima kasih. Lembah pantai? Isu yang sama, Lembah Pantai. Berbeza? Saya jawab itu dulu. Baik. Saya bagi. Terima kasih Yang Berhormat pada Bukit Gelugor. Kita telah pun mengambil pendirian Bukit Gelugor yang cukup konsisten bahawa perlunya kita ada satu agensi yang bebas untuk membuat siasatan dalam hal-hal keadaan sedemikian. Inilah satu perkara kita konsisten, Tuan Dipertua. Dan dalam keadaan tersebut, saya ingin menyatakan sekali lagi, kita lihat kerajaan yang kita ada hari ini memang kerajaan yang tidak ada komitmen untuk membawa sebarang pembaruan. Satu kerajaan yang memberi jaminan selepas jaminan selepas jaminan, tetapi selepas daripada itu tidak ada tindakan diambil. Kerajaan yang memang gagal. Dan setelah gagal, sekarang kita lihat dalam pilihan raya negeri, gaduh di antara satu sama lain. Macam mana kita nak teruskan dengan kerajaan sebegini? Ya, sila Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih. Ringkas je. Dua perkara. Pertama, kita dengar Yang Berhormat Puchong sebut bahawa bila dibangkitkan isu-isu, contohnya dalam kes Datuk Ahsanah, ya, dan siasatan dilakukan, ada tangkapan. Tapi adakah cukup setakat tangkapan sahaja? Ataupun adakah individu-individu tersebut perlu dihadapkan ke mahkamah, ya, dan sehingga kini kita tak dengar perkara itu berlaku ataupun tidak. Kedua, saya ingin tanya pendapat Yang Berhormat Puchong tentang satu kita boleh anggap sebagai whistleblower dalam media sosial yang bernama dalam Twitter namanya edisi siasat. Ya, apakah pandangan Yang Berhormat Puchong kerana dalam itu begitu banyak, ya, cerita yang dibongkarkan. Apa pandangan Yang Berhormat Puchong? Tuan Speaker, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya daripada Lembah Pantai. Tuan Speaker, berkenaan dengan soalan pertama, perlukah atau tidak dihadapkan perkara ini ke mahkamah? Kita baca, ada tangkapan dibuat, ada permohonan untuk riman dibuat. Kemudian bila kita tanya berdepan, dikatakan bahawa riman itu untuk 2 atau 3 kes akan mengambil masa. Selepas daripada itu apabila parlimen atau sidang dewan tertangguh, tidak ada sebarang respon diberikan. Sehingga sekarang kita masih mencari apakah berlaku kepada kes itu. Kenapa tidak ada tindakan? Kenapa tidak ada laporan kepada Dewan Yang Mulia ini? Kenapa kita langsung tidak dengar lagi berkenaan dengan kes ini? Adakah itu tidak konsisten dengan apa yang saya telah pun menyatakan berkali-kali dalam Dewan Yang Mulia ini? Kalau kita ada SPRM, siasat SPRM, kalau kita ada PDRM, siasat PDRM, siasatan-siasatan dalaman, memang tidak akan ada tindakan. Perkara-perkara itu akan disenyapkan. This is a cover-up. There is no action. Dan saya minta supaya kerajaan memberikan respons berkenaan dengan perkara ini. Itu satu. Keduanya berkaitan dengan isu edisi siasat. Tuan Speaker, saya tidak tahu sama ada Lembah Pantai ada lihat laporan dalam FMT hari ini. Saya rasa mungkin soalan ini adalah daripada laporan itu. Laporan itu menyatakan bahawa Tan Sri IGP telah pun menyatakan, dan saya baca daripada FMP. Dia katakan bahawa pendedahan salah laku pihak polis ataupun agensi kerajaan dan SPRM dalam edisi siasat itu adalah satu keadaan mensensasikan dakwaan skandal. So IGP says it's to sensationalize. Tapi soalan saya, Tuan Speaker, adakah ianya bermaksud bahawa benar apa yang disebut di situ? And sensationalize. Kenapa tidak ada siasatan berkenaan dengan apa yang, atau jawapan berkenaan dengan siasatan berkenaan dengan apa yang disebut di situ? Itu yang kita nak tahu. Apa yang dibawa oleh edisi siasat itu benar atau tidak dan sebagainya. Kerana seperti mana disebut oleh Lembah Pantai, ini satu perkara yang cukup penting dan ianya perlu disiasat. Jadi kenapa kita dapat respon-respon sebegini daripada Ketua Polis Negara? Respon-respon yang tidak merujuk kepada bahan, apakah asas aduan itu? Reply to the issue. Tapi kita lihat respon dia berkenaan dengan perkara lain, tidak menjurus kepada isu. Dan ini membawa kepada tanda tanya. Adakah apa yang disebut oleh edisi siasat itu benar? Tuan Speaker, Lembah Pantai juga tanya berkenaan dengan kes-kes yang dibawa ke mahkamah. Satu perkara yang saya ingin bangkitkan, Tuan Speaker, berkaitan dengan kelewatan kes-kes Mahkamah Rayuan dan Persekutuan.
Tuan Speaker, saya dimaklumkan bahawa kes pekan rayuan kepada Mahkamah Rayuan telah pun didengar dan ditangguh dalam bulan 5 tahun ini. Sekarang kita dalam bulan 11. Masih menunggu keputusan. Saya nak tanya kepada kerajaan, berapa banyak kes-kes jenayah di Mahkamah Rayuan yang adanya kes itu tetap ditangguh untuk 5 bulan untuk keputusan. Kerana kalau tidak, kita ada sistem penghakiman yang mendengar kes-kes dan sebagainya, dan saya rasa ini satu perkara di mana kita hendak tahu adakah atau tidak ada backlog ataupun kelewatan dalam keputusan tersebut. Tuan Speaker, untuk menggulung Tuan Speaker, saya tahu tidak ada masa. Saya telah pun Tuan Speaker membawa perkara berkaitan dengan masalah banjir di Puchong beberapa kali. Pada satu hari bulan November yang lalu, kita lihat banjir yang cukup besar yang telah pun mengakibatkan banyak kerosakan di kawasan, khususnya kawasan Dun Sri Sedang dan kawasan Sri Kembangan. Saya tahu bahawa ada Tuan Speaker rancangan di bawah RP4 atau di bawah RMK 11 untuk membuat kerja-kerja pembaikan dan kos sebanyak 300 juta untuk kita dapat menyelesaikan masalah ini. Dan mereka menyatakan bahawa kerja ini secara fizikal akan bermula pada tahun 2023. Saya ingin tanya kerajaan, adakah kita mempunyai cara untuk membawa ke hadapan tarikh tersebut? Kerana kalau kita lihat kepada tarikh yang diberikan, iaitu lebih setahun yang akan datang, saya rasa apabila kita ada masalah banjir ini, kita akan tetap melalui keadaan-keadaan di mana kita akan menghadapi kerosakan yang besar. Dalam keadaan tersebut, saya minta kerajaan supaya memberikan satu respons berkenaan dengan perkara ini. Adakah kita boleh membawa ke depan ataupun mulakan kerja-kerja sampingan sekarang, kerja-kerja yang boleh dilaksanakan secara cepat, kita laksanakanlah. Tak perlu kita tunggu sehingga 2023 baru saja kita start kerja-kerja ini. Jadi saya minta selaku ahli parlimen kawasan Puchong, buat kawasan saya untuk satu respons bagi perkara-perkara ini, kerana ini satu masalah yang cukup besar dan kita lihat hujan yang cukup lebat hari-hari ini, dan ini menyebabkan dan membawa kepada keadaan keresahan di antara penduduk di kawasan Puchong. Jadi saya minta satu penjelasan berkenaan dengan perkara itu. Tuan Speaker, masa tidak mengizinkan saya mengucapkan terima kasih kerana membenarkan saya mengambil bahagian di dalam perdebatan ini.